请大家同心默祷 ，Please pray in silence， bersama-sama doa dalam hati。哈利路亚，阿门。在我们还没有聚会之前，我们一起同心跪下来祷告。Sebelum memulakan kebaktian, marilah kita bersama-sama sujud dan berdoa. Let's kneel down and pray. 奉主耶稣基督圣名祷告。
主耶稣圣名会前诗颂 Dalam nama Tuhan Yesus saya memulakan sesi Kitong. In the name of Lord Jesus Christ, I lead him. 感谢主，今天是农历年初2，也是安息圣日。愿我们在新年的喧闹里，在世上的繁忙中，仍能体会身体和心灵的安息，纪念神的爱和恩典。Thank God, today is the second day of Chinese New Year and is also our Holy Sabbath day. May all of us are able to find rest and peace for our physical body and soul, and to remember the love and grace of our Lord. 请大家打开赞美诗388首388 388。第一节 Verse 1。有一安息佳境之处，靠近耶稣之怀，罪恶不能侵扰之处，靠近耶稣之怀，是爱的救主耶稣。将至天父之怀，求主使我们保守，靠近耶稣之。第二节 Verse 2。有一安稳软弱之处，靠近耶稣之怀。是爱的救主耶稣，将至天父之怀，求主使我们保守，靠近耶稣之。第三节 Verse 3。有一完全释放之处，靠近耶稣之怀，平安喜乐充满之处，靠近耶稣之怀，是爱的救主耶稣，将至天父之怀，求主使我们保守，靠近耶稣之怀。请大家再打开赞美诗239首239首239 239。第一节 Verse 1。愿主头主头，有平息和笑，黑阴间深渊，主流进我家。无人可
3。我需要主是时刻刻同在，靠主的合作，当无法起后，坚固我心，主，我不生迷途，不软硬请求主与我同。第4节 verse 4。是你是家在我历史之间，把你于此，我离目相见，明公在往昔，见荣光破俗，我生活是求主与我同住。请大家再打开赞美诗240首 240. Verse 1。苏黎之乐在祈祷与主前，我是交通不孤独悲痛，你救了神，太阳不住身边，是新世界最快乐结庇护，热则快乐。大家再打开赞美诗第5首 Hymn Number 5 Nyanyi Kidung Bilangan 5.
节 verse 1。万有赞美天父，永在全能之神，天地万物互相应声，赞美他的尊名。我从树木随去，就在亚瑟里，诉说他的全能荣耀，显明心事之。第二节 verse 2。万有赞美天父，永在全能之神，天地万物齐声称是，赞美他的生命。走速飞鸟过草，水中水中佳期，都是天父创造要的从其立志。第三节 verse 3。我心赞美天父，人类本为一家，虽然四处犯罪堕落，神恩格外增加，在千救主降世，把血洗净无瑕，这是这一出世如生，得享天国荣华。感谢主season到此。Thank God our hymnal session ends here. Syukur kepada Tuhan sesi Kidung sampai di sini. Haleluya. Haleluya, saudara-saudari, salam damai dan salam sejahtera kepada saudara-saudari. Kita teruskan lagi dengan hati yang murni kita menyembah kepada Tuhan. Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita teruskan lagi dengan kebaktian pada hari Sabat ini. Sama-sama kita berdiri dan naikkan kidung pujian bilangan 380. Tuhanku merupakan matlamat Tuhanku, matlamat hidupku.
Semoga Tuhan memberkati dan juga memimpin kebaktian kita. Terlebih dahulu, marilah kita ada saat ini sujud untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus.奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路
Amin. Amin. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan kesaksian Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan agar Anda maju dalam tahun baharu. Dalam tahun baharu ini, setiap kali dalam tahun baharu kita senantiasa mendapat ucapan itu selamat tahun baru ataupun maju dalam tahun baru. Ataupun selamat mendapat kekayaan dalam tahun baru. Semua ini merupakan ucapan yang kita senantiasa dengari dan juga kita senantiasa dapat lihat, kita dapat lihat dalam tahun yang baru. Jadi sebelum ini, iaitu dalam dari hari yang pertama dalam tahun baru itu, kami ada sesi iaitu dengan tajuk bahawa kita haruslah bersama-sama lembu dalam tahun baru. Kemudian sebelum ini ada juga sesi yang menyentuh topik selamat tahun baru ataupun gembira dalam tahun baru, dan pada hari ini pula kita ada maju dalam tahun baru sebagai topik kita. Mari kita rujuk kepada buku Filipi pasal 4. Mari kita rujuk kepada Alkitab buku Filipi pasal 4. Mari kita baca dari ayat 8 hingga ayat 9. Cuba kamu perhatikan bahawa dalam ayat Alkitab ini sebenarnya terdapat 8 jenis perkara yang harus kita renungkan kerana ini merupakan perkara yang indah dan haruslah kita laksanakannya. Dan ini juga memberitahu kita agar kita harus maju dalam tahun yang baru. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Di sini Paulus telah menyentuh tentang 8 jenis, yaitu hal yang mulia dalam keimanan. Dan ini merupakan hal-hal yang harus kita pikirkan dan juga haruslah kita pelajari. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Selepas Paulus memberitahu kita 8 perkara yang indah ini, dia telah memberi kita satu teladan kepada kita agar kita boleh mempelajari daripadanya. Dengan demikian, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi boleh dilihat bahawa sebenarnya kesemuanya ada syarat, ada faktornya sekiranya kita mau agar Tuhan menyertai kita. Ini kerana kita sanggup ataupun rela untuk berusaha, untuk belajar, dan kita juga sanggup dan rela untuk melaksanakannya. Maka semua ini merupakan kemajuan. Ini juga merupakan kemajuan yang berterusan dan usaha yang berterusan.
Tetapi dalam hal apakah haruslah kita majukan diri. Jadi hari ini kita akan belajar daripada iaitu tokoh yang amat kita fasih itu dalam Alkitab agar kita boleh pelajari daripadanya agar kita boleh maju dalam tahun yang baru ini. Di sini saya mengucapkan itu agar saudara-saudari ada iman Abraham, agar saudara-saudari boleh maju dalam keimanan, terutamanya mempunyai keimanan Abraham. Mari kita rujuk kepada buku Ibrani pasal 11. Buku Ibrani pasal 11, mari kita baca mulai dari ayat 8 hingga ayat 11. Di sini kita haruslah ambil perhatian bahawa Alkitab ini tercatat tentang tiga jenis perbuatan Abraham dari segi keimanannya. Mari kita baca mulai dari ayat 8. Kerana iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9. Kerana iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dan Ishak dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab yang menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, kerana iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Apabila Alkitab menyentuh tentang Abraham, maka pastinya iman kepercayaannya akan disentuh. Di mana Alkitab telah pun menggambarkan Abraham sebagai bapa keimanan kerana kita boleh lihat betapa tingginya iman kepercayaan ataupun tahap iman kepercayaan Abraham ini. Adakah saudara-saudari ada mendapati adanya tiga jenis perbuatan dalam keimanan? Yang pertama, kerana iman dia telah tunduk dan melaksanakannya. Jadi apakah keimanan ini? Keimanan yang tunduk ataupun yang taat. Kemudian apa pula perbuatan yang kedua dalam keimanannya? Kerana dia percaya maka dia telah menjadi orang asing di tanah asing ataupun di tanah yang dijanjikan. Jadi apakah keimanan ini? Yaitu keimanan yang telah pun melihat dan telah pun memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini dan dalam kehidupan. Inilah demikianlah yang tercatat dalam Injil Yohanes bahawa inilah keimanan yang telah pun mengalahkan dunia ini. Kerana dia percaya kepada janji Tuhan, kerana itu dia memandang ringan terhadap dunia ini. Di mana dengan pemahaman yang sangat-sangat teliti itu, dia faham bahawa kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara dan dia hanyalah seorang pengembara sahaja. Kerana itu hatinya tidak ada di dunia ini. Dia telah pernah meletakkan segala kehidupannya, masanya, kasihnya dalam dia tidak lagi meletakkan semua usaha ini dalam dunia ini. Mengapakah dia boleh memandang ringan terhadap dunia ini? Ini kerana dia telah pun memahami akan segala sesuatu yang ada di bawah di dunia ini. Kerana dia percaya kepada janji Tuhan. Demikianlah iman kepercayaan ini boleh merupakan keiman kepercayaan yang telah mengatasi dunia ini kerana dia telah pun memahami segala yang ada di dunia ini. Jadi adakah saudara-saudari ada iman kepercayaan sedemikian? Kita memang ada iman kepercayaan, tetapi adakah kita mempunyai iman kepercayaan yang telah melebihi atau mengalahkan dunia ini? Apakah kita tahu, apakah kita faham bahawa ini hanya merupakan tempat yang sementara untuk kita diami sahaja? Apakah perbuatannya ketika dalam iman kepercayaan? Di sini mengatakan bahawa ayat 11 di sini yang mengatakan kerana imannya juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Inilah masalah kita apabila kita membaca ayat Alkitab. Sekiranya kita baca tapi kita lupa apa yang telah kita baca itu. Jadi apakah jenis iman kepercayaan yang kita ada? Iman kepercayaan ini merupakan iman kepercayaan kebangkitan semula. Seolah-olah hidup kita itu telah mati. Tetapi kerana kita percaya kita telah melahirkan banyak anak cucu sama seperti sebanyak bintang di langit. Demikianlah iman kepercayaan kita bermula dari kepercayaan daripada iman kita dan juga dengan demikian akan ditamatkan dengan iman kepercayaan kita.
Dan kerana iman kepercayaan kita dapat masuk ke dalam hidup yang berkekalan. Persoalannya lah dalam proses kepercayaan kita. Apakah iman kita itu semakin hari semakin percaya ataupun semakin hari semakin tidak percaya. Kita mendapati sebenarnya apabila kita melaksanakan kerja-kerja penggembala, kita mendapati iaitu pemecah-pemecah mempunyai 3 jenis perbuatan dari segi iman kepercayaan mereka, di mana ada segelintir yang semakin percaya, semakin hari semakin percaya, tidak kira bagaimana keadaan hidup ataupun dunia itu berubah, keiman kepercayaannya tetap semakin teguh. Yang kedua, yaitu ada segelintir pemercaya yang semakin hari semakin dia tidak percaya dalam iman kepercayaannya, walaupun dia tidak meninggalkan gereja, tetapi iman kepercayaan itu hanyalah secara lahiriah saja, hanya ada perbuatan secara lahiriah kerana dia tidak ada kepercayaan yang sejati. Sekiranya kamu tanya kepada saudara-saudari sedemikian, adakah gereja benar itu benar-benar satu-satunya gereja yang boleh diselamatkan, maka dia akan sangsi, dia akan merasa ragu-ragu adakah benar, yaitu gereja benar itu merupakan satu-satunya gereja yang boleh diselamatkan. Keadaan iman kepercayaan yang ketiga ialah yaitu iman kepercayaan yang telah pun mati. Apakah maksudnya iman kepercayaan yang telah pun mati? Yaitu yang seperti mana yang tercatat dalam buku Yakobus, walaupun dia ada iman kepercayaan tetapi dia tidak ada perbuatan, dan sekiranya imannya tidak ada perbuatan, maka imannya itu boleh dikatakan telah pun mati. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak pernah pun mengatakan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada syurga, tetapi dia tidak ada perbuatan. Malah penatua Yakobus mengatakan orang-orang sedemikian. Malah penatua Yakobus mengatakan malah si jahat pun ataupun setan pun dia percaya ada Tuhan, ada syurga dan juga ada neraka. Di mana Alkitab mengatakan bahawa malah setan pun dia tahu tentang, dia percaya kepada Tuhan, tetapi adakah kepercayaan sedemikian ini mempunyai apa-apa pertaubatan? Demikianlah penatua Yakobus dalam buku Yakobus, dia mengatakan bahawa sekiranya iman kepercayaan itu tidak ada perbuatan, maka iman itu adalah yang mati. Oleh itu diharapkan agar dalam tahun yang baru ini kita boleh memohon agar Tuhan memberi kita iman kepercayaan seperti Abraham. Kita teruskan lagi, apa lagi yang harus kita maju? Yaitu dari segi ketaatan kita. Jadi semoga dalam tahun yang baru ini kita mempunyai ketaatan seperti Ishak. Mari kita rujuk kepada buku Kejadian pasal 25. Ishak mempunyai banyak akhlak yang baik, tetapi cirinya yang paling utama, yang paling besar ialah ketaatannya. Mari kita rujuk kepada buku Kejadian pasal 26. Mari kita baca mulai dari ayat 1 hingga ayat 2. Ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kita amat fasih tentang cerita ini. Kerana kelaparan, maka Ishak tidak ada cara yang lain tetapi perlu pergi ke Mesir untuk melarikan diri daripada kelaparan. Bukanlah kerana dia tamak akan dunia ini, melainkan kerana kelaparan, kerana dia perlu teruskan hidupnya. Maka bapaknya sama juga pernah mengalami kelaparan di tempat kampung halamannya. Dan kerana itu dia perlu mengembara dan tidak disangkakan, yaitu sejarah telah berulang dan dia perlu pergi ke Mesir. Dan pada ketika itu Tuhan telah menampakkan diri kepada Ishak, di mana Tuhan memberitahu kepadanya janganlah pergi ke Mesir. Dengan terus Tuhan telah memberitahunya agar jangan pergi ke Mesir. Kalau tidak pergi ke Mesir, pergi ke mana pula? Tuhan mengatakan bahawa dia harus diam di negeri yang akan Tuhan katakan kepadanya, dan di sanalah dia harus diami. Adakah Ishak dia berdebat dengan Tuhan pada ketika itu? Ya Tuhan, bukannya aku tidak mau mendengarkan kata-kata kamu, bukan kerana aku mau menentang kamu, tetapi kerana sekarang ada kelaparan, maka aku tidak dapat menanam. Ini adalah untuk kehidupan, bukan kerana saya tamak akan dunia.
Dan kota Mesir itu ada bekalan makanan, dan selepas saya melalui kelaparan maka saya akan kembali ke sini. Sekiranya kita ada di tempat isyak, mungkin kita mempunyai banyak alasan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan sekiranya Tuhan tidak mau mendengarkan alasan kita, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak munasabah. Tetapi coba kamu lihat, apabila Tuhan memerintah agar dia jangan pergi ke Mesir, tetapi adakah isyak telah memberi pelbagai jenis alasan kepada Tuhan? Mari kita baca ayat 6. Tinggallah Ishak di Gerar. Apakah maksudnya? Maksudnya dia mempunyai ketaatan. Dia taat akan Tuhan yang benar. Dia taat akan kata-kata Tuhan. Apa yang dia katakan Tuhan? Kamu taat, kamu dengar. Hari ini kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak percaya pula dengan kata-kata Tuhan. Kita tidak dapat taat akan kata-kata Tuhan. Tetapi kita mengatakan bahwa kita percaya kepada, namun kita tidak taat akan firman Tuhan. Kita menentang firman Tuhan. Jadi kalau sekiranya sedemikian, bagaimana kita boleh menggelar kita itu mempunyai iman kepercayaan? Jadi demikianlah hari ini kita haruslah maju dalam ketaatan kita. Ini kerana kita merupakan orang yang telah pun hilang teladan kita sebagai orang yang taat dan sudah tidak ada kesaksian tentang ketaatan kita. Bagi penggembala di gereja di hari ini, kita sentiasa mengatakan bahawa pemercaya sangat sukar untuk digembalakan. Anak-anak sangat sukar digembalakan. Mengapakah ada perkataan sedemikian? Ini kerana kita mendapati ataupun para penggembala mendapati bahawa pemercaya sudah tidak begitu mudah taat kepada kata-kata Tuhan, taat kepada Tuhan. Apa yang dikatakan kamu, mungkin dia akan menentang kamu dengan pelbagai alasan. Apabila kamu menyampaikan khotbah sedemikian, dia akan bertanya, dan akan cuba untuk berdebat dengan kamu sehingga kamu merasakan bahawa semuanya menjadi ragu-ragu. Kerana itu, pendeta mengucapkan agar saudara-saudari dapat maju dari segi ketaatanmu dalam tahun yang baru. Dan ketaatan ini adalah dirujuk kepada ketaatan terhadap Tuhan. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ketaatan terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita dengarin. Dan ada lagi satu sejenis keadaan di mana kita taat ataupun kita percaya kepada Tuhan. Iaitu apabila Ishak, dia sama sekali tidak menentang ayahnya apabila dia dipersembahkan oleh ayahnya sebagai korban persembahan. Kita senantiasa mengatakan bahawa Abraham itu penuh dengan keimanan, tetapi kita senantiasa telah pun memandang ringan bahawa sebenarnya Ishak ada ketaatannya pada ketika itu. Kalau tidak, maka seluruh proses itu tidak akan menjadi di mana kita boleh melihat bahawa Ishak sangatlah taat dalam seluruh proses persembahan tersebut. Ini kerana dia tahu bahawa kehendak Tuhan adalah supaya ayahnya mempersembahkannya. Dan memandangkan itu merupakan kehendak Tuhan, maka sebagai anak itu dia harus taat kepada bapaknya terhadap Tuhan dan membolehkan ayahnya untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Kerana itulah yang diberkati Tuhan. Sekiranya kamu tidak percaya, maka kamu boleh rujuk kepada buku Kejadian pasal 22, pasal ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Apakah yang dapat saudara-saudari lihat di sini? Sekiranya Ishak tidak rela untuk memberi dirinya dipersembahkan kepada tidak mau taat kepada Tuhan, adakah kamu rasa ayahnya yang sudah pun berumur 100 tahun itu masih boleh mengikatnya? Apakah Ishak pada ketika itu hanya merupakan itu seorang budak kecil 3-4 tahun? Sekiranya kamu membaca dalam ayat 6, kamu boleh mendapati bahawa Ishak sebenarnya sudah boleh memikul seorang diri, iaitu kayu yang digunakan untuk korban bakaran. Jadi kita boleh lihat betapa kuat sudah pada ketika itu keadaan Ishak.
Janganlah dikatakan hanya memikul kayu saja. Sekiranya kamu pernah mendaki bukit ataupun gunung, ya, contohnya Gunung Kinabalu, walaupun dengan tangan yang kosong kamu tidak mengangkat beg kamu ataupun botol air pun, kamu sudah pun tercunggap-cunggap apabila kamu mendaki gunung tersebut. Orang yang pernah mendaki gunung itu memang mempunyai pengalaman ini. Apatah lagi kamu perlu memikul kayu, adakah kamu rasa Ishak masih lagi budak-budak? Jadi, adakah kamu rasa bahawa apabila ayahnya mengikatnya, apabila sekiranya dia cuba untuk menentang ayahnya atau tidak membenarkan ayahnya untuk mengikatnya, maka ayahnya boleh mengikatnya. Dan apabila ayahnya mengangkatnya untuk diletakkan di atas yaitu mesbah korban itu, adakah Ishak itu tidak faham apa yang dilakukan ayahnya? Coba saudara-saudari fikir bahawa Ishak pada ketika itu bukan lagi 3-4 tahun, melainkan dia merupakan seorang pemuda yang sudah mencapai umur 17 tahun, 18 tahun. Jadi bagaimana mungkin Abraham boleh mengangkatnya untuk diletakkan di atas mesbah? Jadi pastinya dia sendiri yang telah pun naik ke atas mesbah itu untuk diberikan persembahan, untuk dipersembahkan, maaf. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa ayahnya walaupun telah mengikatnya, tetapi dia sendiri bukanlah orang yang bodoh dan bukanlah tidak melakukan apa-apa, melainkan dia taat. Dan kamu ingatkan bahawa Ishak itu bodoh sehingga apabila Abraham cuba untuk mengambil pisau dan cuba untuk mengorbankannya. Dia tahu apa yang sedang berlaku. Coba kamu lihat, dia sama sekali tidak bergerak, dia sama sekali mendiamkan diri apabila ayahnya cuba untuk menikamnya. Sekiranya seseorang itu tidak mau taat, tidak mau bekerja sama, maka pasti apabila kamu melihat sekiranya ada seseorang yang cuba mengambil pisau dan cuba untuk menikam kamu, pastinya kamu akan melarikan diri ataupun kamu cuba untuk mengelakkan diri daripada ditikam. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan Ishak sama sekali tidak melakukan apa-apa sehinggalah Tuhan menghalang Abraham daripada menyakiti Ishak. Jadi apakah yang ingin saya katakan di sini ataupun tekankan di sini? Inilah ketaatan. Dia taat akan ayahnya. Rupa-rupanya dia taat akan ayahnya pada masa yang sama, taat akan Tuhan. Karena dia melihat bagaimana ayahnya taat kepada firman Tuhan, maka demikianlah dia juga mau taat kepada Tuhan dan dia mau juga memenuhi kehendak Tuhan. Jadi dari segi lahirnya seolah-olah Abraham seorang diri memberi persembahan, yaitu mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dalam keadaan pada hakikatnya kedua-dua mereka sedang memberi persembahan kepada Tuhan. Inilah ketaatan. Ayah, kerana sekiranya kamu mau mempersembahkanku kepada Tuhan, maka aku taat kepadamu. Memandangkan Tuhan maukan aku, maka aku juga mau taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, dan aku akan bekerja sama. Jadi persoalannya dalam iman kepercayaan kita pada hari ini, adakah kita mempunyai ketaatan sedemikian? Ketaatan sedemikian merupakan ketaatan sehingga mati, di mana sehingga pada saat-saat terakhir dia tidak menentang. Bukanlah ketaatan yang hanya untuk sementara waktu, melainkan ketaatan dalam seumur hidup sehingga saat-saat terakhir kita. Sekiranya Tuhan tidak menghalang, maka sememangnya Abraham telah pun memberi persembahan kepada, ia telah membunuh Ishak. Dan kalau ini bukanlah ketaatan sehingga mati, apalagi ketaatan ini. Mari kita lihat lagi yang ketiga. Adalah apa lagi haruslah kita maju dalam tahun yang baru. Yaitu dari segi kemenangan iman kepercayaan kita. Bukanlah kemenangan sekali dua, melainkan kemenangan demi kemenangan. Demikianlah kita haruslah maju dari segi kemenangan kita. Oleh itu saya ucapkan adalah saudara-saudari mempunyai kemenangan Yakub.
Adakah Yakub mendapat kemenangan? Ada. Ini karena itu merupakan kemenangan yang telah diakui Tuhan. Sehingga kan Tuhan telah mengubah namanya menjadi anak putra kemenangan. Jadi diucapkan agar saudara-saudari mempunyai kemenangan Yakub dalam tahun yang baru ini. Persoalannya lah bagaimana Yakub mendapat kemenangan. Mari kita rujuk kepada buku Kejadian. Buku Kejadian pasal 32. Mari kita baca mulai dari ayat 26 hingga 28. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi kerana fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, tidak akan membiarkan jika engkau tidak memberkati aku. Sehingga ayat 28, rupa-rupanya Yakub telah memegang Tuhan dan sama sekali tidak melepaskan tangannya, dan pada akhirnya dia telah mendapat kemenangan. Apabila Tuhan mengatakan bahawa aku harus pergi, biarkanlah aku pergi. Tetapi Yakub mengatakan bahawa, ya Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Rupa-rupanya Yakub itu bukanlah sangat hebat, tidaklah sangat hebat. Rupa-rupanya apa yang dia paling hebat ialah dia memegang Tuhan. Dia tidak sanggup untuk melepaskan Tuhan, dan demikianlah dia telah mendapat kemenangan. Dan apabila Tuhan melihat semangat yang sedemikian dan juga ketegasan yang sedemikian, karena itu Tuhan berasa gembira dan telah berkenan dengan perbuatannya. Dan kemudian Tuhan bertanya kepadanya, apakah nama kamu? Dia mengatakan bahwa namaku Yakub, dan maksudnya ialah aku harus memegang dan apa yang dia mau itu dia hanyalah mau memegang dan hanya mau menggenggam dalam tangannya sahaja. Dan dia begitu hebat dalam genggamannya, dan pada akhirnya dia telah menggenggam apa yang betul. Dan kerana itulah Tuhan memberitahu bahawa pada waktu kelak janganlah kamu lagi menyebut dirimu sebagai Yakub, tetapi haruslah namamu itu menjadi Israel, kerana kamu telah mendapat kemenangan walaupun kamu telah bergelut dengan Tuhan, dan pada akhirnya kamu mendapat kemenangan. Dalam kehidupan seharian kita pasti akan berdepan dengan banyak cabaran. Kita berdepan dengan banyak ancaman dari segi iman, kepercayaan ataupun kerohanian kita. Dan kerana itu kita haruslah mempunyai kemenangan yang rohani. Sekali dua kita telah memenangi ataupun mengalahkan si jahat, tetapi dia pasti akan lagi datang ancaman-ancaman 5-6 kali. Pada waktu itu kita haruslah mempunyai kemenangan Yakub. Di bawah cobaan si jahat, di bawah segala kelemahan kita, dengan kerasnya kita menggenggam, kita memegang Tuhan, dan kita tidak melepaskan Tuhan. Ini kerana kemenangan, kerana demikianlah apapun kerana inilah caranya bagi Yakub mendapat kemenangan, kerana pada akhirnya dia tidak melepaskan genggamannya. Pada akhirnya apabila dia meninggal dunia, pada saat-saat dia meninggal dunia, dia masih lagi menggenggam Tuhan dalam genggamannya. Adakah Alkitab mengatakan bahawa Yakub sedang menggenggam Tuhan walaupun pada saat-saat kematiannya? Memang ada, cuma mungkin kamu tidak memberi perhatian dalam hal ini. Mari kita rujuk kepada buku Ibrani pasal 11. Pasal 21. Pasal 11 ayat 21. Kerana iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Cuba ambil perhatian bahawa walaupun pada saat waktunya akan mati, dia masih lagi memegangkan tongkatnya. Mengapakah pada akhirnya kedua-dua tangannya haruslah memegang tongkatnya? Mengapa bukan perkara ataupun benda lain yang dia genggamkan, melainkan tongkatnya. Itulah kemenangannya. Tongkatnya adalah digenggamnya kerana dia mau mendapat sandaran untuk terus menyembah kepada Tuhan. Pada akhirnya dia masih lagi mau mati dalam penyembahannya terhadap Tuhan. Itulah penamatan kehidupannya yang paling indah dalam ataupun kesimpulannya yang paling indah. Namaku ialah Yakub, maksudnya ialah genggam.
Tetapi pada dahulu aku tamak akan dunia ini. Aku genggam dunia ini. Aku genggam kekayaan. Aku genggam kedudukan. Aku genggam istri yang cantik. Sehingga karena genggamanku, aku telah pun bersalah kepada banyak orang, yaitu abangku, bapa saudaraku, dan juga Tuhan. Tetapi pada ketika itu, kerana aku lemah, kerana aku bodoh, aku masih lagi tamak akan dunia ini. Tetapi sekarang aku telah pun faham. Aku masih lagi mempunyai maksud genggam, tetapi aku tidak lagi menggenggam dunia ini. Aku menggenggamkan Tuhan yang benar. Pada waktu aku hampir mati, aku tidak ada lagi daya, tetapi aku masih lagi menggenggamkan tongkatku agar mempunyai sandaran untuk aku terus menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya dia masih lagi boleh menyembah Tuhan walaupun dia terlantar di atas katil. Dia tidak sama sekali perlu bersandar kepada tongkatnya untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi dia mahu dia mahu agar dia mempunyai semangat, perbuatan, sikap yang paling baik, yang paling indah dalam penyembahannya kepada Tuhan. Tetapi badannya sudah lemah. Kerana itu dia memegangkan tongkatnya agar dia mempunyai sandaran. Dia boleh bersandar pada tongkat itu untuk menyokong tubuh jasmaninya agar dia boleh menyembah kepada Tuhan. Demikianlah bagaimana iman kepercayaan yang begitu serius dalam penyembahannya. Demikianlah inilah kemenangan Yakub, bagaimana dia telah mendapat kemenangan. Dahulunya dia mengatakan bahawa dia tamak akan dunia ini dan aku telah menggenggam dunia ini. Tetapi sekarang aku telah pun faham. Aku telah mendapat kemenangan kerana aku tahu untuk memegang Tuhan. Malah aku menggenggamnya sehingga aku sama sekali tidak akan melepaskan Tuhan. Adakah kamu mempunyai genggaman sedemikian? Adakah kamu menggenggamkan kemenangan Tuhan? Dahulunya sudah ramai orang yang menggenggam Tuhan, tetapi sekarang mungkin sudah pun melepaskan tangan. Ada segelintir orang telah pun menggenggam Tuhan, tetapi mungkin hanya sekadar dengan daya yang ringan sahaja. Demikianlah kita terus untuk maju dalam tahun yang baru. Apalagi yang harus kita maju dalam tahun yang baru ini? Itu dari segi pengampunan kita. Pastinya akan ada saat-saat kita bersalah terhadap seseorang dan ada juga ada orang yang bersalah terhadap kita. Malah antara ahli keluarga, antara saudara-saudari, antara suami istri, pasti kemungkinan ada kebencian. Malah si bapa dengan anak pun mungkin adanya kebencian. Oleh itu, keluarga itu tidak harmoni, keluarga itu damai. Kehidupan kita mungkin juga ada banyak penderitaan kerana tidak ada keharmonian. Kerana itu dalam tahun yang baru ini, kita mempunyai keperluan ini, yaitu kita boleh maju, jadi di mana kita harus maju dalam pengampunan kita. Oleh itu saya mengucapkan agar saudara-saudari mempunyai pengampunan isyak dalam tahun yang baru. Maaf, pengampunan Yusuf. Di mana pengampunan Yusuf itu, memang Yusuf pun mempunyai banyak akhlak yang indah, tetapi apa yang kita ingin pelajari daripadanya ialah pengampunannya. Mari kita rujuk kepada buku Kejadian pasal 50 ayat 18. Abang-abangnya telah pun sampai ke hadiratnya dan memberitahu bahawa kami merupakan hambanya. Pada ketika itu abang-abangnya ingatkan bahawa Yusuf mau ingin membalas dendam terhadap mereka. Mereka takut kerana ayah mereka telah pun meninggal dunia. Mereka takut kalau si Yusuf mau membalas dendam terhadap mereka. Yusuf merupakan seorang anak yang taat akan ayahnya. Dia takut kalau ayahnya itu sedih, maka kerana itu dia tidak mau menyakiti atau membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Dan kerana itu saudara-saudaranya ingatkan apabila bapanya meninggal dunia, maka Yusuf akan membalas dendam terhadap mereka. Kerana itu saudara-saudaranya telah pun tersungkur di atas tanah dan kemudian menghadap di hadiratnya dan memohon pengampunannya. Malah mereka rela untuk menjadi hambanya dan mereka mengatakan bahawa mereka tidak layak untuk menjadi saudaranya. Anggaplah mereka sebagai hamba. Tetapi
Apakah reaksi Yusuf pada ketika itu? Dalam keadaan sedemikian, apakah telah dikatakan oleh Yusuf? Yusuf mengatakan ayat 19, dia kata, janganlah kamu takut. Aku tidak boleh menjadi pengganti Tuhan. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini sememangnya tidak dapat dinafikan kerana mereka telah mereka-reka yang tidak baik terhadapnya. Dan tidak perlulah munafik dan mengatakan bahawa pada dahulunya mereka tidak pernah melakukan yang tidak baik terhadapnya, kerana itu ada merupakan kemunafikan semata-mata. Sememangnya mereka telah mereka-rekakan yang jahat terhadapnya, tetapi itu merupakan niat Tuhan ataupun kehendak Tuhan yang baik, kerana agar hidup ramai orang dapat terpelihara. Demikianlah dengan satu kenyataan sahaja Yusuf telah pun meniadakan segala kerisauan dan juga segala iaitu kebencian di antara mereka. Sememangnya dahulu mereka telah berbuat jahat, tetapi di dalamnya ada kehendak Tuhan yang indah. Sekiranya bukannya sedemikian, maka hari ini tidak akan dapat menyelamatkan sebegitu ramai ataupun banyak nyawa. Sememangnya senang untuk diucapkan kata-kata sedemikian. Tidak hanya beberapa saat sahaja kita telah pun membaca kata-kata yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi adakah saudara-saudari tahu bahawa untuk mengucapkan kata-kata ini kita memerlukan iaitu daya dan juga iaitu keberanian yang sangat besar untuk mengampuni saudara-saudara kita yang pernah berbuat jahat terhadap kita. Tahukah saudara-saudari betapa banyak keberanian dan juga kasih daripada Tuhan, barulah kita boleh mengatakan kata-kata ini. Kadang-kadang apabila kawan-kawan kita bersalah terhadap kita, dengan mudah saja kita boleh mengampuni kawan-kawan kita. Tetapi apabila saudara kita yang telah menganiaya kita ataupun yang telah berbuat jahat terhadap kita, amat sukar untuk kita ampuni mereka, kerana mereka merupakan orang yang terdekat kepada kita. Kerana mereka merupakan orang yang paling dekat kepada kita. Kamu masih lagi sanggup menyakiti aku. Kamu masih lagi mau menipu hartaku. Menipu keuntunganku. Dan kerana itu lebih sukar untuk kita mengampuni mereka. Kerana mereka merupakan orang yang paling ataupun orang-orang terdekat kepada kita. Tetapi Yusuf dengan kata-kata ini saja dia telah mengampuni saudara-saudara. Jadi diucapkan saudara-saudari agar boleh maju dari segi pengampunan dalam tahun yang baru. Ini kerana pengampunan yang kita katakan ini bukanlah pengampunan yang kita maksudkan, iaitu kita masih lagi benci walaupun kita kata kita ampuni mereka. Melainkan pengampunan yang benar-benar lahir daripada hati kita. Kerana itu kita haruslah maju dalam pengampunan kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mari kita rujuk kepada Injil Matius. Ini merupakan nas Alkitab yang sangat bernilai dan sangat penting. Kalaulah kita tidak maju dalam pengampunan kita, mungkin kesudahan kita itu amatlah kasihan. Adakah begitu serius, hai pendeta? Sama ada serius ataupun tidak, mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mari kita rujuk pasal 6 ayat 14 hingga ayat 15. Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Cuba kamu lihat, jikalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita yang di syurga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapa kita yang di syurga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Pada akhirnya, pada ketika waktu kelak, apabila kita mau memasuki kerajaan syurga, apakah kita tidak memerlukan pengampunan Tuhan? Kita memerlukan pengampunan Tuhan, kita memerlukan kasihan daripada Bapa kita yang di syurga. Tetapi jadi demikianlah bagaimana kita boleh melihat bahawa perkara ini sangatlah penting dan juga sangatlah serius. Kerana itu Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa kita. Salah satu apa yang kita harus katakan itu ialah kita haruslah memohon agar Tuhan mengampuni kita. Sama seperti kita mengampuni orang lain. Persoalannya, adakah kita mengampuni kesalahan orang lain? Si suami itu tidak sanggup mengampuni si isteri. Bukanlah kerana isteri itu telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Cuma mungkin kerana ada perkara-perkara tertentu yang telah tidak
tidak mendapat kepuasan dalam hati si suami, maka kerana itu si suami itu tidak suka ataupun telah menjadi marah terhadap si suami, dan demikianlah bagaimana satu ikatan perkawinan itu menjadi retak. Ataupun si isteri pun itu pula tidak berhenti-henti meleter ataupun memarahi si suami kerana kesalahan yang kecil sahaja, dan kerana itu mereka mau bercerai. Tidak sanggup untuk mengampuni suami ataupun isteri sendiri, malah kita cuba membesar-besarkan perkara yang sangat kecil. Bukan saja kamu tidak mengampuni, tetapi kamu juga membesar-besarkan perkara yang kecil dalam perselisihan tersebut. Dan kemudian kamu berdoa pula kepada Tuhan agar, ya Tuhan, ampunilah aku kesalahanku agar aku sama seperti aku mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi pada hakikatnya kamu tidak pernah pun mengampuni kesalahan orang lain. Jadi dalam tahun yang baru ini, dalam pengampunan kita benar-benar perlu mengorak langkah yang besar dan mendapat kemajuan dalam pengampunan kita. Ini kerana hal ini berkaitan tentang keselamatan kita apabila kita masuk ke dalam kerajaan syurga. Apalagi kemajuan yang harus kita capaikan. Haruslah kita maju dalam kesabaran kita. Ini merupakan hidup yang penuh dengan penderitaan. Juga merupakan hidup yang penuh dengan ketidakadilan. Jadi dalam hidup yang penuh dengan penderitaan yang tidak adil ini, kita benar-benar memerlukan kesabaran yang besar. Apabila kita berada dalam keadaan sedemikian, sebenarnya tidak ada lagi cara lain bagi kita selain daripada bersabar. Janganlah kamu ingat bahawa dengan tiba-tiba Tuhan Yesus akan menghantar yaitu malaikatnya untuk datang untuk menyelamatkan kita. Kadang-kadang hidup kita sama sekali tidak akan berubah. Apa yang kita perlu hanyalah kesabaran. Kita hanya boleh bersabar dan bersabar sahaja. Oleh itu, dalam tahun yang baru ini, saya ucapkan agar saudara-saudari mempunyai kesabaran Ayub. Tidak ada seorang pun yang mengalami penderitaan yang sebesar Ayub. Tetapi demikianlah Ayub telah pun bersabar dan mendapat kemenangan dalam kesabaran. Dalam kesabarannya dia telah melalui penderitaannya dan juga pengujiannya. Sekiranya kesabarannya itu tidak ada ataupun tidak cukup, pastinya dia telah pun kalah, dia tidak akan dapat bertahan dalam pengujian si iblis. Kerana itulah apabila Alkitab menggambarkan Ayub, Alkitab menggambarkan kesabarannya dan bukannya keimanannya. Kerana itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Itu tidak ada apa-apa yang perlu disangsikan lagi kerana dia percaya kepada Tuhan. Apa yang dia harus lakukan selepas itu ialah kesabarannya. Mari kita rujuk kepada buku Ayub. Mari kita baca ayat 5. Ayub pasal 5 ayat 8. Yakobus pasal 5 ayat 8. Buku Yakobus pasal 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu kerana kedatangan Tuhan sudah dekat. Kerana kedatangan Tuhan sudah dekat, maka kamu haruslah bersabar. Semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, semakinlah kita harus bersabar. Dengan kata yang lain, penderitaan itu semakin besar dan mujizat akan semakin berkurangan. Kamu hanya boleh bersabar kerana mungkin Tuhan tidak akan lagi menghantar malaikat untuk menyelamatkan kita dalam penderitaan kita. Itulah kesaksian kita, dan kesabaran dan iman kepercayaan yang sedemikian, yang seteguh ini haruslah didirikan. Kerana itu Alkitab telah menggambarkan bahawa kerana kedatangan Tuhan sudah dekat, maka kita haruslah bersabar. Dan sebaik sahaja penatua Yakobus itu habis menjelaskan hal ini, dia telah menggunakan Ayub sebagai teladan ataupun sebagai contoh. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kerana mereka menyebarkan nama Tuhan, kerana mereka menyebarkan firman Tuhan, mereka telah dipukul sehingga mati.
ada yang telah pun dihalau ataupun diusir. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Di sini dengan jelasnya telah menekankan tentang kesabaran, ketekunan Ayub. Dia benar-benar penuh dengan ketekunan, penuh dengan kesabaran dalam penderitaannya. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, maka pada mereka yang bersabar sehingga pada akhirnya barulah boleh diselamatkan. Selain daripada iman kepercayaan, maka apa yang disusuli ialah kesabaran. Kalau kamu tidak dapat bersabar, maka kamu tidak akan dapat diselamatkan. Kerana pada akhirnya kalaulah kamu meninggalkan Tuhan, maka kamu tidak akan mempunyai keselamatan. Kamu akan menemui maut. Mari kita rujuk kepada Injil Matius pasal 24. Ayat 10 hingga ayat 13. Di sini mengatakan bahwa pada ketika itu akan terdapat ramai orang yang tersandung dan ada juga mereka yang mengancam satu sama lain dan juga pun banyak para nabi palsu yang akan keluar dan juga ada hal-hal yang tidak adil akan berlaku. Semua penderitaan ini, semua pencobaan ini, ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini kerana pada ketika itu, pada saat-saat tersebut, Tuhan tidak akan meniadakan penderitaan, melainkan penderitaan akan menjadi semakin banyak. Tuhan tidak akan meniadakan ataupun mengurangkan hal-hal yang tidak adil, sehingga akan semakin ramai orang akan menjadi mempunyai kasih. Tidak akan ada hal-hal yang sedemikian berlaku. Jadi pada ketika itu apa lagi yang kita lakukan? Yaitu apabila dosa kejahatan itu semakin bertambah, apa yang kita boleh lakukan ialah satu-satunya ialah kesabaran ataupun bertekun ataupun bersabar. Bertahan sampai pada kesudahannya, pastinya akan selamat. Oleh itu pada akhirnya yang ditekankan ialah kesabaran ataupun ketahanan ataupun ketekunan, bukan lagi kepercayaan kita. Syukur kepada Tuhan. Apalagi yang harus kita majukan diri. Secara banyak lagi hal-hal yang harus kita majukan diri. Contohnya haruslah kita maju dalam kasih. Samalah seperti Dorcas. Saya ucapkan agar saudara-saudari mempunyai kasih seperti Dorcas. Bagaimana rupa kasih Dorcas? Alkitab mengatakan bahawa Dorcas itu mempunyai kasih yang memelihara janda dan yang menjaga anak yatim piatu. Sehingga kan dia menjahit baju-baju panas agar mereka boleh mempunyai kehangatan. Dan bukanlah dilakukan pada mereka yang mempunyai hubungan pertalian dengannya. Kita pasti akan mengasihi anak-anak kita. Kita pasti akan mengasihi anak cucu kita. Pasti kita akan ada apabila kita menjahitkan baju panas kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, itu tidaklah bukan merupakan perkara yang mengherankan, melainkan tetapi sebaliknya Dorcas telah melakukan semua ini kepada mereka yang tidak ada pertalian darah dengannya. Jadi apakah yang ingin dikatakan ataupun ingin disampaikan kepada kita? Kita haruslah maju dalam kasih. Janganlah kita hanya tahu untuk mengasihi anak-anak sendiri, cucu kita sendiri, dan menjaga mereka seolah-olah anak emas. Melainkan kamu haruslah mengembangkan kasih ini kepada orang lain. Dengan demikianlah kita menggelar bahawa kita telah maju dalam kasih kita. Pastinya saya tidak dapat habis di sini kerana terdapat banyak perkara yang harus kita majukan diri. Tetapi akhirnya marilah kita menggunakan kata-kata yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu nasihat Tuhan Yesus kepada kita sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Jadi apakah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus? Mari kita rujuk kepada Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Mari kita baca ayat 12. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan syurga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Di sini Tuhan Yesus telah memberi kita satu kata-kata yang sangat-sangat berharga. Syurga itu haruslah diusahakan oleh setiap orang. Hanyalah orang yang berusaha sahaja boleh memperolehinya.
Adakah saudara-saudari faham akan kata ini? Di mana syurga itu bukanlah dimiliki oleh orang yang malas. Orang yang malas sama sekali tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan syurga. Demikianlah maksud kata ini. Hari ini, adakah kita berusaha untuk cuba untuk memasuki kerajaan syurga? Hari ini, hanyalah kebaktian selama 1 jam saja kita telah merasakan seolah-olah pendeta itu banyak leterannya. Kamu sudah jemu. Hanya 1 jam sahaja kebaktian kita untuk seminggu. 1 jam sahaja, tambah lagi dengan sikap kamu yang tidak memberi perhatian, dengan 1 jam, dalam 1 jam itu kamu masih lagi bermain dengan telefon bimbit kamu, dan dengan semua ini, apakah kamu rasa dalam 1 jam itu kamu mempunyai masa yang cukup untuk menyembah kepada Tuhan? Adakah kamu merasakan bahwa ini merupakan usaha yang cukup untuk masuk ke dalam kerajaan syurga? Saya percaya diri kamu sendiri pun kamu tidak akan dapat percaya. Kamu yang membuka perniagaan itu, apabila kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjalankan perniagaan kamu hanya untuk 1 jam saja, adakah kamu rasa perniagaan kamu itu boleh maju? Pastinya perniagaan itu akan tidak dapat maju dan berkemungkinan kamu akan muflis. Dan sama juga usaha kita untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Kalau kamu merasakan bahawa 1 jam kebaktian itu sudah cukup, sudah memadai sebagai usaha kamu untuk masuk ke dalam kerajaan syurga, maka kamu menipu diri sendiri. Rupa-rupanya kamu sebenarnya tidak pernah pun mempunyai usaha untuk masuk ke kerajaan syurga. Sedangkan Alkitab memberitahu kepada kita, kerajaan syurga itu adalah untuk mereka yang berusaha. Jadi, saya ucapkan agar semua saudara dan saudari dapat maju dalam tahun yang baru dan gembira dalam tahun yang baru. Lebih lagi, saya mengucapkan agar semua saudara-saudari dapat lembu dalam tahun baru. Mari kita naikkan kidung pujian bilangan 395. Di mana kita terus maju di tempat yang lebih tinggi. Saya harap agar saudara-saudara, apabila kamu menyanyikan kidung ini, kamu akan mendapati 4 makhluk hidup yang tercatat di dalamnya, dan salah satunya adalah kelang.
marilah kita terus-menerus maju sehari demi sehari, sehingga kita sampai di tempat yang lebih tinggi, sampai kita mencapai kehadiran Tuhan. Kita memohon agar Tuhan membantu kita. Dalam doa, kita haruslah berdoa untuk satu perkara yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Gereja Gombak, yaitu sebelum ini, dalam mesyuarat agung tahunan bagi Gereja Gombak, mereka telah mempunyai keputusan agar membeli unit banglo yang ada di sebelah gereja. Dan semua orang, tidak ada seorang pun yang membantah agar untuk membeli tanah yang baru dan membeli gereja yang baru. Tetapi sehingga sekarang hanya 3 orang sahaja yang telah memberi persembahan dengan sukarela. Mungkin kita belum lagi bersiap sedia. Mungkin kita belum lagi bersiap sedia, tetapi pengumuman ini bertujuan agar saudara-saudari boleh bersiap sedia untuk memberi persembahan sukarela. Ingat ya, ini merupakan persembahan sukarela dan bukan persembahan biasa kita. Di mana persembahan sukarela itu sepatutnya memberi persembahan jumlah yang lebih besar. Ini karena kalaulah hanyalah persembahan 200-300, maka tidak mungkin ataupun amat sukar untuk kita dapat membeli gereja. Jadi inilah digelar sebagai persembahan sukarela, dan ini merupakan hal yang boleh kita lakukan dengan iman. Dan pastinya kamu tidak akan rugi, karena Tuhan pasti akan memberkati kamu dengan lebih besar, dengan lebih baik. Kamu akan menjadi lebih kaya. Selain daripada iman kepercayaan kita, selain daripada iman, kita juga harus mempunyai kasih kita terhadap gereja dan terhadap Tuhan. Demikianlah apa yang dikatakan tadi, yaitu kita boleh maju dalam iman dan kasih. Dan kita akan dapat melihat perbuatan saudara-saudari dari segi persembahan saudara-saudari dari hal ini untuk Gereja Gombak. Sememang dalam ketika pandemik ini, apabila kita menyeru agar saudara-saudari memberi persembahan sukarela, tetapi kalaulah kita ada iman, kalaulah kita akan ada kasih, maka kita tidak akan rasa bahwa ini merupakan suatu perkara yang sukar, melainkan kita boleh berdoa kepada Tuhan agar boleh mengelakkan kita daripada berdepan dengan segala halangan. Dan janganlah kita fikir bahawa kerana dalam hal sedemikian kita rasa tidak ada berkat daripada Tuhan, melainkan kita haruslah faham apa yang telah dilakukan Tuhan terhadap kita. Sama-sama kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚！哈利路亚！
哈利路亚！感谢主耶稣，阿门。求提升我，使我坚定，平行站在天上的境。我心向往更高之处，求主领我向高处行。求提升我，使我坚定，平行站在天上的境。我心向往更高之地，求主领我向高处行。阿门。感谢主。 Syukur kepada Tuhan, amin. Syukur kepada Tuhan Yesus karena memimpin dan juga memberkati kebaktian hari Sabat kita hari ini. Semoga saudara-saudari maju dalam tahun yang baru, gembira dalam tahun yang baru. Salam damai dan jumpa lagi.